Hidupkan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Dan pastinya hari ini kami juga doakan agar hari anda baik-baik juga. Dah sarapan ke belum? Baru 9.30 pagi. Pastinya ramai dalam kalangan kita sebenarnya, Haziq. Ya. Hari ini ada perencanaan ataupun perancangan yang nak dilakukan. Apapun kami harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Khamis 8 September 2022, 11 Safar dah hari ini. Ya. Kak Ina. Ya. Kan hari ni hari Khamis, ada yang puasa sunat kan. Puasa sunat Khamis. Tapi kalau yang mana tak puasa hari ni kan, yang memang macam nak breakfast, saya cadangkan untuk makan nasi lemak sambal paru. Ni sebab tengok saya makan tadi ke macam mana? Sebab Kak Ina ada 3 hari berturut-turut dalam IG story Aziz nampak nasi lemak sambal paru tu puji story. Tu petandanya apa? Petandanya kena pergi makan selepas Kena pergi makan lepas ni. Okey, tapi kalau nak pergi beli nasi lemak, kita kena check cuaca macam mana hari ni. Okey, baik. Kita nak mulakan pagi anda hari ini berkongsi tentang cuaca. Kalau kita lihat sejak beberapa minggu yang lalu, cuacanya adalah sama. Betul. Dan kita lihat di seluruh negara, keadaan cuaca boleh dikatakan di setiap negeri ini ada hujan dan juga ribut petir. Cuma waktunya mungkin di waktu sebelah pagi, petang dan juga malam. Dan anda sebenarnya harus merancang setiap mungkin perkara yang nak dilakukan kan. Maklumlah cuti sekolah sekarang ni. Betul, ramai nak keluar, nak pergi bercuti ke, nak pergi bawa anak jalan-jalan dekat Kuala Lumpur ke apa ke, boleh tengok. Kalau tengok hari ni yang hanya cerah di Putrajaya. Di Putrajaya dia boleh buat lawatan ke Putrajaya. Boleh pergi bawa pergi Masjid Putrajaya ke. Alhamdulillah. Macam-macam tempat lagi yang boleh pergi. Itu adalah ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Tapi ada berita-berita yang kita nak kongsikan kepada anda. Dari meja medsos kita ada berita mengenai, ini ada satu berita yang membanggakan di mana anak Jatimua Johor baru, iaitu anak Jatimua di Johor, Sam Lim, yang menyampaikan ucapan pertamanya sebagai ahli Parlimen Teknik di Dewan Perwakilan Australia. Dan sebab menzahirkan penghargaan kepada rakyat Malaysia atas sokongan yang diberikan dalam bahasa Melayu. Ada 3 bahasa yang digunakan. Betul. Bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggeris. Kita juga sebagai rakyat Malaysia rasa sangat-sangat berbangga kerana dalam suasana masih lagi dalam sambutan Bulan Kebangsaan ini, kita dapat rasakan semaraknya bahasa Melayu dituturkan di dalam Dewan Parlimen Sydney, Australia. Tahniah juga kepada ahli Parlimen Sam Lim ini kerana anak jati Muar Johor. Ini yang kedua sebenarnya. Kalau tengok Perdana Menteri kita pun, terima kasih atas semua Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pun ada buat posting dekat Instagram beliau. Berikan kepada saya. Dan kita melihat bahasa Melayu ini bergema di bumi Australia. Memartabatkan bahasa Melayu. Inilah yang dikatakan sebagai keluarga Malaysia. Konsep yang selama ini kita bawakan sampai di persada dunia. Dan di seluruh Bayangkan kalau kita dengar macam ni kan. Kat Malaysia kita dengar memang biasa, tapi bila kita dengar bahasa Melayu dekat Australia, itu luar biasa. Dan Sam Lim telah pun membawa bahasa Melayu dikenali di persada dunia. Okey, itu adalah satu cerita. Ada satu cerita lagi. Ini kurang, orang kata pagi-pagi ni kurang menarik lah untuk kita kongsikan. Berita sedih sebenarnya berlaku di Lubuk Cina, Masjid Tanah Melaka. Dan pastinya kita melihat pasangan dipercayai kekasih ditemui mati dalam kereta. Yang menyedihkan sebenarnya baru berusia 20 hingga 16 tahun. Bayangkan mereka dikatakan dalam kereta ditutup kanvas kereta tersebut dan dipercayai meninggal dunia akibat menghidu gas karbon monoksida. Ya, jadi pelbagai andaian, pelbagai spekulasi yang dilakukan, tapi itulah dia, kita jangan cuba untuk membuat fitnah, jangan cuba untuk berkata yang tidak baik dengan berita ini. Jadi itu adalah apa yang kita baca di dalam media sosial. Tapi jom kita tengok apa pula yang ada dalam surat khabar hari ini. Ada macam-macam cerita. Kalau kita tengok muka depan macam-macam cerita, dan antaranya berita yang paling hangat semalam, kalau tengok kat BH, muka depan pun dah ada dah ni, syarat baru pakai pelitup muka. Memang kita dah nampak syarat baru di mana untuk yang wajib pakai telah pun diwajibkan untuk individu positif COVID-19 dalam pengangkutan awam, fasiliti kesihatan dan juga di rumah penjagaan diwajibkan untuk kita memakai pelitup muka.
Tapi ada juga yang dikenakan pilihan bersyarat. So, diberikan pilihan, Rina. Betul, setiap individu mempunyai pilihan masing-masing. Sama ada kalau kita lihat dalam pemansuhan pelitupan muka ni, pelitup muka ini, ramai sebenarnya yang masih lagi belum bersedia. Ada juga yang merasakan, tak sabar, rindu nak kembali semula ke zaman ataupun 2 tahun sebelum ini kan. Jadi itu pilihan masing-masing. Namun bagi pemilik premis, mereka ini juga mempunyai hak mereka. Kalau mereka rasakan wajib untuk memakai di kawasan premis mereka, maka kita sebagai individu, masyarakat haruslah menghormati dan memakai pelitup muka. Itu juga yang sebenarnya kita nak bawakan dalam topik kita pada hari ini di Malaysia hari ini. Tapi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, Haziq, sebelum kita nak bercakap panjang tentang pemasuhan pelitup muka ini, apa kata kalau kami kongsikan dahulu sedikit laporan dan juga reaksi penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan topik ini. Jom. Serta mengambil kira keperluan semasa, KKM ingin mengumumkan bahawa pemakaian pelitup muka di kawasan dalam bangunan kawasan tertutup kini adalah atas pilihan ataupun opsional. Sejak beberapa hari ini hangat diperkatakan mengenai ketetapan baharu pemakaian pelitup muka. Segala persoalan telah pun terjawab dan pengumuman semalam yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mendapat pelbagai reaksi daripada orang ramai. Sejak 2 tahun lalu, pelitup muka diwajibkan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 sehinggalah beberapa kelonggaran diberikan apabila Malaysia memasuki fasa peralihan ke endemik. Tinjauan yang dilakukan, orang ramai rata-ratanya masih bersetuju untuk terus kekal memakai pelitup muka yang sudah menjadi norma dalam kehidupan harian. Ini secara peribadi lah, bagi saya pemakaian penutup muka ni harus diteruskan lagi lah. Kerana kalau kita tengok dari segi kebaikan, memang banyak kebaikan lah kan. Sebab kalau dalam Islam pun benda yang baik kita perlu kekalkan. Jadi untuk kebaikan bersama, saya rasa di tempat-tempat awam kita perlulah meneruskan pemakaian penutup muka ni. Bagi pendapat saya secara peribadi yang saya cakap, bergantung pada individu lah kan. Kalau dia rasa pakai pelitup muka ni mendatangkan kebaikan untuk dia, pakailah. Kalau rasa tak ada, tak payahlah pakai. Macam saya rasa benda ni bagus untuk saya pakai. Saya risau kesihatan sekarang ni banyak virus-virus yang entah dari mana datang kan. So kita kena jaga walaupun COVID ni orang kata dah slow kan. Bagi saya tak wajar sebab perkara ni lebih kepada untuk diri sendiri, menjaga keselamatan diri sendiri. So at least macam kalau dekat dalam kawasan yang tertutup, so lebih baik untuk kita jaga keselamatan lah untuk tempat yang dalam kan. Memang pada permulaan kita rasa tak selesa dulu kan semasa awal PKP tu. Tapi sekarang kita dah pakai dalam tempoh yang agak lama, saya rasa tak ada masalah lah. Kadang-kadang kita tak pakai mask, kita rasa tertinggal sesuatu kan, tak lengkap. Jadi lupa pakai mask. Jadi saya rasa pemakaian mask tak mengundang masalah lah. Saya kalau tempat ramai ni saya pakai mask kan. Tapi kalau tempatnya sesak sangat, saya balik lah. Bagi saya selesa je sebab dah 2 tahun kan kita pakai mask, so saya selesa untuk pakai mask dah. Tak ada masalah lah, tak ada isu. Meskipun kita diberi pilihan untuk tidak memakai pelitup muka di tempat-tempat tertentu, apa yang penting menjaga kesihatan menjadi tanggungjawab bersama demi mengekang penularan wabak COVID-19. Begitulah pelbagai pandangan daripada rakyat Malaysia di atas syarat baru yang dikenakan, SOP lah untuk pemakaian pelitup muka. Jadi, hari ini apa kata kita bincangkan mengenai kelonggaran yang diberikan disebabkan kita dah tak perlu untuk memakai pelitup muka ni. Ada yang setuju, ada yang betul-betul keras mengatakan tak nak. Saya tetap akan pakai face mask. Masih nak pakai pelitup muka. Jadi untuk membincangkan tentang topik ini, adakah dari segi kewajarannya ini masa yang terbaik? Kita akan kongsikan bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, merupakan Profesor Madya di Fakulti Perubatan, Fakulti
Perubatan dan Sains Kesihatan UPN. Selamat datang Doktor, apa khabar? Terima kasih. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, ini nak tunjuk. Doktor share dengan kita tadi. Ini adalah artikel yang ditulis oleh doktor sendiri dan ianya menyentuh tentang kekal disiplin patuh SOP COVID-19 walaupun diberi kelonggaran. Semalam ni. Semalam ditulis, hari ni terus keluar. Kan, hari ni terus keluar di dalam Berita Harian muka surat 12, anda boleh cari nanti. Tapi hari ni, Doktor, kita nak bercerita mengenai perubahan SOP untuk pemakaian pelitup muka. Adakah wajar sebenarnya, Doktor, untuk kita memberikan kelonggaran di atas pemakaian pelitup muka ni? Okey, terlebih dahulu saya nak rakamkan setinggi rasa kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah selepas 2 tahun, 9 bulan ni, kita berada dalam pandemik, ya, silih berganti PKP, ya. Akhirnya kelonggaran SOP yang menyentuh dengan pelitup muka ni dah diumumkan semalam, walaupun kita ternanti-nanti sejak, saya ingat 2-3 minggu lepas, ya. Banyak masa tu yang bertanyakan pada saya, dan berdasarkan data semasa memang saya melihat bahawa keadaan adalah selamat untuk kita berbuat demikian. Kalau kita tengok pola jangkitan tu pada masa ini dari segi keboleh jangkitan dan sebagainya, tidak ada lagi ancaman badai yang mungkin akan menyebabkan kesan kepada sistem perkhidmatan kesihatan kita. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita kaji daripada awal, tahun 2020 Januari, tahun 2021 saya ingat yang paling getir, dan kemudian lepas kita ada vaksin, keadaan berubah. Tahun ni sejak kelonggaran SOP, kalau Haziq dan Rina masih ingat, bulan April, kita mula diberikan kelonggaran sedikit demi sedikit. Lepas tu masa Hari Raya dah boleh dah pergi masjid, perayaan dan macam seperti mana biasa, dan kemudian pembukaan sepadan, dan kemudian kita dah mula melancong dan sebagainya. Di sepanjang tempoh tu kita perhatikan tidak ada ancaman kluster ataupun potensi gelombang yang mungkin menjejaskan sistem perkhidmatan kesihatan. Kalau banding tahun lepas, kita lihat setiap kali dilonggar, kita risau. Pakar-pakar perubatan kesihatan awam macam saya dan juga rakan-rakan saya sangat risau, sebab bila kita longgarkan SOP, mesti ada kluster. Mesti ada peningkatan dalam hospital, dekat CAC, dekat ICU dan sebagainya, dan menyebabkan kematian. Jadi tahun ni keadaan tu dah tak ada. Dan kita perhatikan lebih 3 bulan. Jadi saya melihat kepada data semasa, pada keadaan sekarang memang sudah selamat dan wajar untuk kita mengambil langkah sedemikian. Baik, Doktor, kita melihat bahawa dalam tempoh 2 tahun kita sudah ada satu normalisasi yang baharu memakai pelitup muka. Kadang-kadang Haziq nak keluar tak pakai, kita rasa peliknya. Kan, situasi ini sebenarnya sudah menjadi satu norma baru dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita melihat reaksi ataupun pandangan daripada sebilangan masyarakat, ada juga yang merasakan ini bukan masanya. Belum lagi rasa selamat dan juga sesuai memandangkan kes masih lagi ada, Doktor, masih lagi berlarutan. Melihatkan kepada dua pandangan yang berbeza ini, bagaimana mungkin kita nak meletakkan kepercayaan kepada mereka? Okey, kita perlu melihat kesan terhadap kesihatan awam secara menyeluruh. Maksudnya pada setiap individu dan juga kumpulan umur, terutama yang berisiko. Dan kita lihat di sini mereka yang warga emas, ataupun mereka-mereka yang punya komorbid, kanak-kanak yang terdedah kepada potensi untuk mendapat jangkitan ni. Tapi kalau kita lihat dari segi data, seperti mana yang saya sebut tadi, potensi yang membimbangkan tu hampir dah tak ada dah tahun ni. Kita lihat walaupun ada gelombang Omicron, kita ingat pada awal tahun, kemudian ada subvarian Omicron baru-baru ni. Tapi ia tidak meninggalkan kesan seperti mana yang kalau saya boleh sifatkanlah ketakutan dan kebimbangan kita pada tahun lepas tu, ianya sudah tidak ada lagi. Walaupun ada yang dijangkiti, lebih daripada 95% dalam manifestasi yang ringan dan boleh dirawat, dan sekarang ni dah ada ubat Paxlovid, ubat rawatan, dan bukan macam masa awal-awal dulu tak ada vaksin, tak ada rawatan dan sebagainya. Jadi keadaan tersebut hampir membawa kita kepada keadaan yang sama apabila kita berhadapan dengan penyakit berjangkit yang lain. Dah ada rawatan dan kita dah tahu macam mana cara untuk mencegah dan juga merawatnya. Pada pandangan saya, kalau kita lihat secara keseluruhan, lihat kepada data dan juga situasi klinikal dan juga keadaan masyarakat secara keseluruhan,
tidak perlu ada kebimbangan yang melampau di situ, ya. Sebab biasanya kita akan sebut, saya kalau masih ingatlah pada tahun lepas, kalau media minta pandangan saya, memang saya sebut kita perlu membuat PKP. Memang kita cadangkan buat PKP sebab keadaan agak membimbangkan dan sebagainya. Tapi keadaan seperti itu sudah pada pandangan saya sudah tidak ada lagi pada tahun ini. Jadi kalau perlu dikatakan perlu kan? Dalam artikel ni saya ada tuliskan, maksudnya, namun demikian kalau kita lihat pada kelonggaran ni, pada mereka yang sihat, yang dah divaksin, ya, pastikanlah yang perlu vaksin tu ambil vaksin, ya. Dan juga mereka-mereka yang tidak ada komorbid, tak ada isu. Maksudnya kita sudah boleh berinteraksi seperti mana biasa. Tapi yang tak cukup vaksin, ataupun ada komorbid, ataupun mungkin masalah-masalah lain, perlu berhati-hati. Kalau demam, tak sihat, pakailah pelitup muka. Kalau perlu berurusan dengan orang lain, duduk diam-diam kat rumah. Ataupun kalau memang menjaga warga emas, kat rumah kena ambil ambil berat dan sebagainya, berhubungan dengan mereka-mereka yang rentan, apakah pelitup muka kalau tak keluar dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, ya, bila balik rumah terus nak pegang ataupun sentuh dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan keadaan yang tidak kita jangka. Di sini pun doktor ada cakap yang dekat dalam artikel ni, dos penggalak kurang sambutan. Secara umum saya punya pengalaman sendiri di lapangan, ya. Sebab semalam saya cuba melihat data dalam GitHub, namun tak banyak yang saya perolehi di situ sebab mungkin kaki tangan kesihatan pun ada komitmen mereka lah untuk mencatatkan tentang dos kedua tu. Tapi saya perhatikan dalam ramai-ramai yang saya temui, mereka-mereka yang layak, ya, yang berumur 50 tahun ke atas, ya, sepatutnya dah boleh menerima dos penggalak kedua ni, tapi mereka tak sedar ada pengumuman awal sebelum ni yang mengatakan kita boleh buat temu janji sendiri dalam MySejahtera. Apa yang berlaku, ramai yang menunggu-nunggu temu janji. Datang temu janji tu. Betul. Dia menunggu-nunggu macam dos pertama, dos kedua dan seterusnya. Tak nak pergi cari timba. Jadi macam ada kekeliruan kat situlah. Jadi antara yang saya cadangkan, tengok MySejahtera update di situ, dapatkan sendiri. Kalau setengah-setengah tempat tu, klinik, saya ingat dalam sehari dua dah boleh dapat temu janji. Dah tak perlu menunggu kita tertunggu-tunggu. Kadang-kadang kita berdebar-debar kan, seminggu bila lagi nak dapat vaksin, risau kalau dapat jangkitan dan sebagainya. Jadi dah ada peluang macam tu dan masih lagi percuma. Ramai juga yang bertanya pada saya, ini kena bayar ke dan sebagainya. Tak perlu bayar. Masih lagi percuma untuk dapatkan di fasiliti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Tapi doktor, kalau kita melihatkan dalam pada situasi ini, mungkin dalam kalangan mereka yang masih rasa ada keperluan untuk memakainya, memikirkan sebab tak tahu, melihatkan keadaan kes sekarang ini masih lagi berlarutan, mungkin mereka tertanya-tanya juga, kalau dulu bila kita dijangkiti COVID, kita ada aplikasi yang boleh kita daftarkan, kita maklumkan. Tetapi hari ini masih lagi ada ataupun tidak mereka yang memaklumkan tentang jangkitan COVID di dalam aplikasi MySejahtera? Kalau saya tak silap masih lagi berjalan notifikasi tersebut sebab akan dimaklumkan pada individu berkenaan kalau dijangkiti COVID, perlu kuarantin dalam tempoh berapa hari dan sebagainya. Namun disebabkan oleh tidak ada yang kita perlu macam check-in tu kan, yang kita kena masuk dan sebagainya tu, sebab itu lebih kepada tujuan untuk surveillance ataupun pemantauan mereka-mereka yang cuba buat contact tracing ataupun pengesanan kes. Namun saya melihat dari sudut yang positif sebenarnya. Dalam tempoh 2 tahun 9 bulan ni, sepatutnya kebanyakan kita sudah diperkasakanlah dengan pengetahuan dan masing-masing tahu apa yang nak dibuat. Yang penting dekat sini, bila ada simptomnya, yang maksudnya kemungkinan dijangkiti, cepat-cepatlah buat saringan tu dan kuarantin dan laporkan. Dan ikut semua nasihat yang diberikan dalam MySejahtera tu, sepatutnya tidak ada masalah. Dan pada masa ini, kitalah yang mengambil peranan. Maksudnya tidak lagilah MySejahtera tu akan dikte kita, lepas ni buat ni dan sebagainya. Yang penting di sini ialah kita perlu lindungi mereka yang di sekeliling kita dan juga masyarakat dari terus dijangkiti. Kalau perlu pakai mask, pakailah mask. Dan satu lagi saya nak nasihatkan jugalah mereka-mereka yang memilih untuk tidak memakai pelitup muka, jagalah etika bersin dan batuk tu kan. Ini dah tahu awak tu tak pakai mask, pergi bersin depan muka kawan tu kenapa? Dan sebagainya. Dan satu lagi, kalau macam di tempat kerja dan sebagainya, kalau kita rasa kita selesa pakai pelitup muka, teruskan, tak ada masalah. Tinggal lagi kalau misalnya kata kita kadang-kadang lap mulut ke dan sebagainya, ada air liur kat tangan tu, basuhlah tangan tu dulu sebelum pegang-pegang kita punya kemudahan atas meja dan sebagainya, buka pintu kan. Kebersihan tangan soal kebersihan kan, betul. Lagi satu doktor, saya nak tanya, sekarang ni kes masih ada. Betul. Kes COVID-19 masih ada. Tapi adakah kadar kebolehan jangkitan tu dah kurang dan menyebabkan yang macam orang yang mungkin dijangkiti sekarang ni dah boleh keluar?
Saya jangkakan R0 pada masa ini dalam julat yang rendah, walaupun tak dimaklumkan kepada kita semua. Sebab pengiraan R0 tu agak complicated. Tapi berdasarkan data semasa, saya lihat pagi tadi, kita semalam mencatatkan 2,000 lebih lah, dan juga kes aktif terus turun. Besar kemungkinan R0 adalah dalam kurang daripada mungkin 0.5 ke bawah lah. Saya jangka sedemikian, tapi saya tak pasti. Jadi dalam keadaan sedemikian tak ada banyak kebimbangan di situ. Yang penting di sini ialah dari segi kesihatan awam kita melihat impak keterukan penyakit. Maksudnya ramai ke tidak yang kena masuk hospital, dirawat dalam ICU, dan juga mengakibatkan kematian. Jadi kalaulah ramai yang dapat jangkitan, kita doalah semua orang sihat kan. Tapi gejala ringan, tidak membebankan sistem kesihatan kita, tak adalah kebimbangan yang berterusan di situ. Tapi yang penting kita masing-masing kena jagalah diri. Janganlah kata, gejala ringan tak apa, kita tak boleh juga. Macam tu kan. Dan sebenarnya kita melihat ini adalah tanggungjawab masing-masing. Yang sebenarnya kita dah jadi satu kelaziman ataupun rutin dalam hidup kita. Cuma bila doktor menyentuh tadi tentang golongan rentan ataupun golongan warga emas, ini yang perlu diberi perhatian. Apatah lagi mungkin ada dalam sebilangan mereka yang tidak mengambil dos penggalak dan sebagainya. Bagaimana melihatkan kepada situasi adanya kelonggaran ini tetapi untuk golongan warga emas? Untuk warga emas, mereka yang masih belum mendapat dos penggalak kedua terutamanya ataupun masih belum dapat dos penggalak, saya nasihatkan kalau nak keluar ataupun terlibat dengan sebarang interaksi sosial, teruslah memakai pelitup muka dan jaga semua SOP yang pernah kita lalui sebelum ni. Dan mereka-mereka yang nak mengunjungi mereka, menziarahi mereka pun perlu ambil langkah berjaga-jaga, pakai juga pelitup muka untuk mengelakkan kemungkinan dijangkiti. Dan satu lagi, kumpulan umur yang saya agak bukan nak kata risaulah, tapi agak ambil beratnya, golongan kanak-kanak. Sebab peratus liputan vaksin kanak-kanak setakat ni kurang 50%. Semalam saya tengok data baru 43% liputan seluruh negara. Dan dalam masa yang sama semalam, kalau saya tak silap, YB Khairi ada memaklumkan tentang dos penggalak. Jadi nasihat-nasihat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan ni, saya mengesyorkanlah untuk kita ikut, patuh untuk mengelakkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak dijangka, sebab kanak-kanak ni satu, mereka memang ada dia punya antibody, pertahanan tersendiri, tetapi kalau misalnya kata dapat jangkitan yang teruk disebabkan oleh pendedahan kepada kuman sedemikian, boleh juga menyebabkan mereka mendapat komplikasi yang teruk. Jadi saya haraplah pada ibu bapa, kalau ada anak-anak yang masih belum menerima vaksin, sekarang ni musim cuti sekolah, kalau pergi tempat-tempat sesak tu, pastikan anak-anak tu terus dipakaikan pelitup muka, jaga kebersihan tangan, elakkan tempat-tempat sesak. Kalau tempat tu sesak sangat, tu usahlah bawa anak-anak dekat situ. Satu lagi saya nasihatkan pasangan-pasangan yang ada anak-anak kecil terutamanya, kalau tak perlu bawa untuk membeli belah, tak payahlah bawa. Pakatlah dengan suami ataupun isteri atau siapa-siapa yang boleh tolong tengokkan anak-anak tu kan. Pergi beli barang, cepat-cepat balik rumah. Ini dibawa semuanya duduk dalam troli. Saya jadi risau. Kita pula risau. Saya macam kena marah saya. Saya nak cakap tapi kan kata makcik ni dia pula yang nak ni. Tapi itulah kita concern lah dari sudut itu. Sebab kanak-kanak pada masa ni ramai yang masih belum divaksin dan sebagainya. Kalau dah divaksin tu mungkin kuranglah sikit kebimbangan tu. Tapi itu antara yang saya ingat perlu diberikan fokus pada masa ini. Tapi doktor, bila dah longgar, bila kebanyakan SOP dah longgar, mungkin menyebabkan ramai orang akan lalai. Ramai orang akan rasa macam sambil lewa dan tak ada rasa macam nak perlu ikut SOP kecil tu. Itu yang kita harapkan, ada peringatan dari masa ke semasa. Dan saya sangat berharaplah di akhir artikel tu saya ada tuliskan pengalaman kita sepanjang 2 tahun 9 bulan tu perlu mematangkan kita lah dalam memilih keputusan terbaik. Kita dah rasa kesusahan. Saya ingat dulu kalau media minta temu bual saya buat secara live, saya pun stres. Dalam kita stres tengok data tu kan, masa peak saya ingat masa badai Delta tahun lepas tu, saya ingat hampir setiap hari saya menangis lah sebab ramai yang meninggal dunia waktu tu, ratusan meninggal dunia waktu tu. Dan bila berhadapan dengan skrin tu, saya bercakap seorang-seorang sebenarnya. Saya tak tahulah kan sama ada online, online. Kesusahan kita tak boleh keluar, tak boleh rentas negeri, tak boleh balik kampung jumpa mak ayah kita. Dan keadaan-keadaan yang memeritkan mereka yang di sektor ekonomi, kita tahulah. Dan habis saja PKP, kita lihat macam dilanda tsunami. Gerai-gerai tepi jalan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya meremukkanlah juga sebahagian daripada emosi saya kan. Sebab dalam tempoh karier saya dalam kesihatan awam ni, memang kita tak jangka satu pandemik yang agak teruk melanda masyarakat global secara keseluruhan. Dan ini sepatutnya memberikan kita satu
peringatan ya. Jangan ambil mudah tentang apa yang kita dah diberikan pada hari ini. Sentiasa berhati-hati dan elakkanlah ya kemungkinan, dan kita berdoa mudah-mudahan generasi kita akan datang tak jumpalah lagi ya pandemik ni. Semoga ini yang terakhir. Tiada lagi pandemik seperti ini. Jadi itu nasihat daripada doktor untuk kita sendiri dan peringatan jugalah. Jadi kepada anda semua, inilah dia syarat terbaru SOP pemakaian pelitup muka yang telah pun berkuat kuasa 7 September serta-merta semalam. Ya, dan yang pasti juga apabila ada kelonggaran, walaupun ada, ianya pilihan untuk setiap individu, tetapi melihat kenapa perbincangan kita hari ini, kita tengok dulu situasi keluarga, situasi di mana lokasi kita berada. Kalau ada keperluannya, tak salah untuk kita pakainya, doktor ya. Betul. Baik, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Malina Osman dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia berkongsi dengan informasi yang kita rasa sangat-sangat berkesan untuk kita gunakan pada hari ini. Okey, kejap saja lagi akan bersama dengan Rina, Squad Wajah 2.0. Ini kita nak menyentuh tentang program psikososial semuanya di Malaysia hari ini. Kita berehat seketika. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak bawakan terus tentang program psikososial, dan hari ini kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof, Timbalan Menteri di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, nak menyentuh tentang Skuad Wajah 2.0. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana bersama kami di MHI pagi ini. Ini Datuk, kita nak sentuh tentang Skuad Wajah 2.0 ini. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan skuad wajah ni? Fungsi dan peranannya, Datuk, dalam masyarakat. Alhamdulillah, pertama kali saya ucapkan terima kasih, dan alhamdulillah kita lihat bagaimana sempena sambutan Hari Wanita pada 8 Mac 2021, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan skuad wajah dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang mana skuad wajah ini kita wujudkan untuk kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera. Sebab sebagai satu keluarga Malaysia yang kita nak menuju sebuah keluarga Malaysia yang berjaya, mesti kita melahirkan masyarakat yang peka, yang sensitif dengan keperluan sekitar. Jadi sebab itulah skuad wajah ini diwujudkan sebagai satu pasukan sukarelawan untuk sama-sama membantu masyarakat, untuk mengajak masyarakat supaya sama-sama mengambil berat, bertanya khabar, saling bantu-membantu antara keluarga, antara jiran dan persekitaran. Jadi kita harapkan dengan program skuad wajah ini akan dapat memberi satu suntikan terutama kepada wanita untuk menjadikan wanita itu lebih kekal jiwanya, berjaya dan tinggi semangat juangnya, terutama dalam membantu masyarakat yang memerlukan. Kita melihat keahliannya juga cukup memberangsangkan, ya Datuk? Keahlian dalam skuad wajah ni? Ya, sekarang ini kita dah mencapai 326,500 orang. Alhamdulillah. Baik, kalau kita menyentuh tentang skuad wajah ini, salah satu programnya adalah program psikososial yang menjadi matlamat penting dalam skuad ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan sejauh mana kejayaan skuad wajah pada masa kini? Ya, alhamdulillah, di antara program yang kita laksanakan sebagaimana yang disebut tadi, iaitu program psikososial di mana interaksi psikologi dengan persekitaran, yang mana kita mengajak mereka supaya mereka sama-sama untuk dapat membantu masyarakat, sama ada di sudut membantu di sudut nasihat, psikologi, dari sudut kewangan dan sebagainya lah, yang mana kita melibatkan 4K, iaitu kemahiran, keseimbangan, kewangan dan kepimpinan. Dan setakat ini alhamdulillah kita telah menyantuni 74,361. Kita telah menyantuni lebih daripada 74,000 kes yang kita telah santuni. Jadi alhamdulillah ini menunjukkan bagaimana peranan yang telah dimainkan oleh skuad wajah ini sangat penting. Dan skuad wajah ini juga kita libatkan, tak kira bukan semata-mata wanita, lelaki juga kita libatkan. Jadi saya menyeru kepada wanita-wanita dan lelaki-lelaki di luar sana, terutama yang berumur 18 tahun ke atas, untuk sama-sama menyertai skuad wajah, untuk sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan, insya-Allah.
kalau kita melihat daripada permasalahan yang berlaku dalam kalangan remaja atau sebelia sebagainya, bagaimana skuad wajah ini boleh membantu ya Datuk? Mungkin sebagai facilitator ataupun kaunselor kan? Jadi bagaimana peranan mereka ini dilihat sangat penting? Ya, sebenarnya sebagaimana yang disebutkan tadi, peranan skuad wajah ini sangat penting dalam membantu masyarakat. Kalau kita tengok kes-kes yang kita telah santuni, sebelum ni ada kes contohnya remaja yang digedera, yang mana kita skuad wajah kita telah santuni, dan sekiranya mereka memerlukan bantuan, kita akan hubungkan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Termasuk juga skuad wajah kita sebelum ini telah membantu seorang ibu yang menghadapi tekanan kerana masalah keluarga, yang nak membunuh diri. Alhamdulillah, hasil daripada kerjasama skuad wajah kita yang kita telah santuni mereka dan dapat menyelamatkan keluarga ini. Jadi inilah kita menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan skuad wajah kepada semua peringkat masyarakat, tak kira wanita, remaja, warga emas, yang perlu kita santuni. Sebenarnya tujuan utama adalah untuk kita melahirkan masyarakat yang peka, yang prihatin. Sebagai ahli keluarga, kita kena tanya khabar apaan adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Begitu juga dengan masyarakat di sekeliling kita. Jadi ini yang bersesuaian dengan perintah agama kita sendiri. Sebab agama kita menyuruh kita supaya berbuat baik pada masyarakat. Dan orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi skuad wajah ini adalah di antara cetusan yang kita laksanakan di bawah kementerian untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang prihatin, supaya dapat melahirkan masyarakat yang produktif, yang dapat membina negara yang sejahtera, insya-Allah. Dan melihatkan kepada apa yang dikongsikan oleh Datuk ini, saya percaya ada ramai dalam kalangan penonton kita, dalam kalangan belia dan golongan remaja ini terpanggil untuk menjadi sebahagian daripada ahli skuad wajah ini. Mungkin hari ini Datuk boleh kongsikan bagi mereka yang berminat, bagaimana caranya, Datuk? Bagi mereka yang berminat untuk menyertai skuad wajah, mudah saja. Yang pertama, mereka boleh berhubung dengan pejabat Jabatan Pembangunan Wanita yang terdekat, yang kita ada di seluruh negara, yang setiap negeri, dan boleh juga emailkan sebagaimana yang tertera di kaca TV kita, alamat email kita, dan juga boleh hubungi talian kasih sekiranya mereka nak berhubung, atau boleh berhubung juga dengan talian kasih, ataupun mereka terus berhubung dengan pegawai yang bertugas, iaitu 0383231628 ataupun 0383232107. Ada pegawai kita yang akan membantu, dan kita ada juga boleh layari juga melalui portal JPW kita. Jadi insya-Allah kita harapkan supaya lebih ramai lagi dapat bersama dengan skuad wajah, termasuk juga anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi. Kita alu-alukan bersama dan kita adakan kursus-kursus untuk memberi ilmu dan pengetahuan kepada mereka yang menjadi skuad wajah ini, supaya mereka boleh berperanan dengan lebih jelas lagi, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan semuanya dapat disempurnakan sebaik mungkin, Datuk. Terima kasih yang berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof, Timbalan Menteri di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, berkongsi dengan kita tentang skuad wajah 2.0. Baik, selepas ini kita terus nak bersama dengan Haziq, perkongsian membina jiwa dan juga rohani selepas ini di Malaysia Hari Ini. Assalamualaikum, kembali bersama Haziq di MSI hari ini. Ada satu peluang untuk anda infak dan berwakaf untuk pembangunan sebuah kompleks Mahat Darul Faizin di Melaka. Dan Mahat Darul Faizin ini adalah diasaskan oleh Ustaz Jafri Abu Bakar Mahbudi yang bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Haziq. Masya-Allah. Ini Mahat Tafiz kedua yang Ustaz asaskan. Kompleks yang kedua. Di Melaka pula. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit, sedikit pengenalan mengenai Mahat Darul Faizin, Ustaz, di Melaka ni. Baik, sebelum tu kita nak cerita dulu. Ada kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi dalam kehidupan kita, ada tekanan-tekanan, ada rezeki yang macam tersekat, kan? Kita nak tahu apa jalan dia. Ada satu kisah yang tercatat dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, diceritakan tentang seorang lelaki, nama dia Abu Muslim Khawlani, Al-Khawlani.
Dia ni satu hari, dia balik ke rumah, dia tanya isteri dia ada apa di rumah. Dia kata, isteri dia kata tak ada apa abang, ada 1 dirham saja. 1 dirham saja yang ada. Dia kata macam mana nak buat, kita rumah kita tak ada makanan apa. Dia kata abang ambil 1 dirham ni, abang pergi beli tepung untuk kita buat makanan, dia buat makanan. Dia pun bawa 1 dirham tu, dalam perjalanan dia nak pergi ke kedai tu, ada seorang lelaki duk ikut je kat belakang dia. Duk ikut je kat belakang dia. Dia kata dia ni nak minta sedekah, tolonglah, tolong aku susah, dia kata. Kalau aku bagi 1 dirham ni dekat orang susah ni, aku tak ada benda, tak ada nak beli beras ataupun nak beli gandum. Tak ada duit lah. Tak ada duit lah, habislah. Lalu subhanallah dia kata apa? Dia kata orang ni mungkin lebih memerlukan pada aku. Lalu dia bagi sedekah 1 dirham tu kepada orang tu, dan dia tak ada apa dah ni nak beli ni. Tahu apa dia buat, Haziq? Dia pergi cari kampit beras, kampit tepung, dia masukkan pasir dekat dalam tu. Dia balik ke rumah dia. Dia cepat-cepat letak kat dalam rumah dia, dia cepat-cepat keluar, dia takut sakit isteri dia tanya. Tapi selepas dia balik ke rumah, dia tengok-tengok, isteri dia hidangkan roti yang begitu banyak. Dia kata, mana dapat ni? Mana dapat ni? Ya. Dia kata, tadi abang bawa balik tu tepung dalam botol. Dia kata, ya Allah, dia menangis. Dia kata, subhanallah, sebab Allah telah menggantikan pasir yang tu menjadi tepung yang sangat istimewa sebab keikhlasan dalam bersedekah. Di dalam hidup kita ni kadang-kadang banyak obstacle yang kita lalui semalah disebabkan oleh kehidupan kita yang tidak sempurna dan hilang keberkatan. Dan cara dia untuk mendapatkan keberkatan itu ialah dengan kita bersedekah. Itu yang nak cerita tu. Nak cerita itu bukan Dimah. Bukan Dimah. Sebab kita nak bangunkan ini Haziq dan semua salih semat, kita nak bangunkan Ma'had Darul Faizin. Ini subhanallah semat tuan-tuan adalah yang kedua selepas kita bangunkan di Bandar Baru Kedah salih ala Muhammad, satu kompleks tempat pengajian tahfiz, ada warga emas, ada pratahfiz, ada pengajian umumi yang kita bangunkan di Kedah, dan kita buat konsep yang sama dekat Melaka, dan sampai sekarang kita masih mengekalkan konsep pengajian percuma Haziq. Kita tidak mengenakan sebarang charge, sebarang yuran kepada para pelajar kita. Daripada yang sekecil-kecilnya sampai orang warga emas, dan dia orang duduk dekat situ, tambah-tambah pelajar-pelajar kita sediakan makan, kita sediakan asrama, kita sediakan tempat pengajian dan sebagainya secara percuma. Dan inilah sedang kita bangunkan di Melaka insya-Allah. Okey, mungkin Ustaz boleh share lah perkembangan terkini kerja-kerja pembinaan Ma'had Tahfiz di Melaka, Ustaz. Ma'had Darul Faizin. Ya, Ma'had Darul Faizin di Melaka ni alhamdulillah fasa pertama kita merangkumi masjid dan juga asrama pelajar telah pun mencecah 70% pembangunan. Oh, dah sampai 70. Alhamdulillah. Dan fasa kedua kita ada rumah warga emas dan juga salih semat rumah guru dan kaki tangan. Tuan-tuan, salih semat, kami masih sangat-sangat memerlukan kepada dana lagi sebab dia ngam-ngam saja setakat mana sekarang ni. Dan tuan-tuan, dengan sumbangan daripada tuan-tuan kami dapat mempercepatkan lagi projek kita ni sebab kami berhajat hujung tahun ini kami nak selesaikan bangunan fasa pertama ni sebab tahun depan kami dah nak mulakan pengajian di tempat kita ini insya-Allah. Insya-Allah. Tapi Ustaz, mungkin ramai nak tahu juga sebenarnya apa kebaikan kita berinfak, lagi-lagi kita infakkan untuk memberi duit kan, sedekah kepada pembinaan Ma'had Tahfiz, pembinaan masjid. Apa kebaikan Ustaz? Subhanallah. Nabi SAW menyebutkan tentang bila mati saja anak Adam, maka terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Tuan-tuan, ketiga-tiganya mudah-mudahan ada dekat sini. Yang pertama sedekah jariah. Yang nak kita bangun ini madrasah. Orang solat dekat situ nanti, tuan-tuan, masjid yang nak kita bangunkan ini bukan sekadar beroperasi pada waktu solat saja. Bahkan hampir sepanjang waktu itu akan digunakan, dimanfaatkan sebab dia sekolah. Anak-anak 4:30 pagi dah masuk sekolah dah masuk dah mengaji dekat situ. Dalam masjid, kawasan masjid tersebut dimanfaatkan sepenuhnya, fully utilized bahasa orang kampung kita sebut, Aziz. Yang keduanya saya selamat tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat sebab kita nak bangunkan inilah sekolah. Anak-anak ni kita harap nanti mungkin akan jadi engineer ke, jadi lawyer ke, jadi apa saja, tetapi dia menghafaz Quran, dia ada ilmu agama dia, bahkan mungkin di kalangan mereka akan menyampaikan agama kepada masyarakat, menyampaikan ilmu pada masyarakat. Dan yang ketiganya ialah doa anak yang soleh. Dekat sini kita nak didik anak-anak kita dengan akhlak-akhlak yang baik, sentiasa ingat akan ibu dan ayahnya, berdoa kepada kebaikan ibu dan ayahnya, dan kesemua ini kita dapat dengan adanya madrasah ini yang kita sumbangkan. Pasti ada ganjaran yang akan kita peroleh di dunia hingga akhirat insya-Allah. Insya-Allah. Wah, besar ganjarannya Ustaz. Tapi bagaimana cara untuk kita sampaikan sumbangannya ni Ustaz? Tuan-tuan nampak QR code di depan tuan-tuan tu? Tuan-tuan snap sekarang juga. Sekarang besar tadi kita dah letak kat TV. Ambil aja, masuk je dekat kamera tu, snap je dekat situ, dia akan keluar dan tuan-tuan terus saja boleh buat online bayaran. Ada nombor akaun yang tertera. Dan tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan pada hari ini bukan sekadar kita nak buat wakaf untuk kita, tetapi saya nak tuan-tuan tolong
Ingat mak ayah kita dekat kampung. Ingat mak ayah kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Setitik peluh yang keluar daripada dia tak akan mampu kita balas dengan segala harta yang ada dalam dunia ni. Bahagiakan dia dengan wakaf dan infak. Waktu dia hidup, apatah lagi selepas dia mati. Mak, hari ini saya tengok Ustaz Jafri dekat TV ya, dia kempen untuk madrasah dia. Mak, hari ini saya hadiahkan kepada mak satu wakaf untuk mak dunia akhirat. Dan Haziq, siapa yang bagi wakaf dekat kita, saya semua yang memberikan sumbangan, kita ada hadiah. Cuma saya tak bawa. Kita akan hantarkan, kita akan postkan secara percuma buku solat sunat, 22 solat-solat sunat, panduan solat-solat sunat untuk sebagai hadiah kepada tuan-tuan, penghargaan kami yang kami berikan kepada tuan-tuan yang berwakaf, insya-Allah. Alhamdulillah. Dimanfaat. Alhamdulillah, itulah dia perkongsian daripada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi untuk Mahat Darul Faizin. InsyaAllah saya doakan dipermudahkan segala urusan. Amin. Semoga dimudahkan urusan anda juga. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada cerita mengenai usahawan masterclass Bulletin FM. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Mesyar. Ya, kembali bersama MSI pagi ini, dan apa yang menggembirakan kita adalah bila kawan datang menjadi tetamu. Okey, ini dia kita nak bawa. Dah habis siaran ke belum ni sebenarnya? Izzuan Aziz dan Muaz. Dah betul. Bawa Kaki ponteng kau ni. Sorry sikit. Jangan macam-macam. Kita terus nak bersama dengan mereka. Kita tak banyak masa, Aziz. Ini nak cerita tentang segmen Fokus Pagi yang dikendalikan anda berdua. Bagaimana keterujaannya? Sebab kalau pendengar memang terujalah dengan suara-suara anda. Dia dah nak setahun dah kami bersama lah ya. Daripada petang naik ke Fokus Pagi. Dulu macam agak macam boleh ke masuk dengan dia? Boleh ke? Sekarang dah macam dah serasi. Saya pun dah seronok sakat dia. Dia pun dah faham tune saya. Jadi Muaz setakat ni adalah pasangan yang baik. Pasangan yang baik. Nasib baik tak pegang tangan. Yang ada chemistry. Ada chemistry. Sebab memang mula kita fikir macam mana dengan membaca berita legend. Nak bersama dengan kita ni kan. Benda tu adalah dua dunia. Bekas pengacara Malaysia hari ini pula tu. Dua dunia yang berbeza. Tapi alhamdulillah lah, mungkin sebab itulah Bulletin FM ni ada. Dia menunjukkan sesuatu yang baru lah. Benda tu boleh digabungkan. Muaz entertainment. Abang Izzuan serius sikit kan. Betul. Jadi dia menampung lah ya. Cantik lah gabungan tu. Okey, tapi hari tu ada satu kempen Baba Bergerak dan juga ada buletin belanja biryani kat Pulau Pinang. Sambutan macam mana? Saya pergi ke sana dan memang orang Penang sempoi memberikan sokongan. Kami panggil 25 orang yang terawal, datangnya memang lebih untuk kami belanja biryani dan memang sedaplah belanja biryani Penang kan. Memang tak ada tandingannya. Tapi selain daripada itu kita juga ada Baba Bergerak dan ini kami menyantuni gelandangan di sana, Haziq, Rina, dan mereka datang untuk mendapatkan potongan rambut secara percuma. Jadi kita bawa satu syarikat gunting rambut dekat Penang ni, Mat Saleh Barber namanya, dan mereka dengan barisan penggunting rambut daripada senior sampai layan junior ni menyantuni para gelandangan ini untuk mendapatkan ataupun membersihkan imej mereka ya. Dia trim rambut semua. Jadi yang hadir tu before and after berbeza lah. Macam ni lah. Betul saya pergi tu lain. Balik Penang rambut Muaz dengan Izzuan pun lain ni. Dapatkan Mak Barber pun ya. Betul. Okey. Ini kita nak cerita tentang masterclass. Kalau kita lihat Bulletin FM ni tak boleh dipisahkan lah dengan masterclass yang menjadi satu medan yang percuma di Facebook Bulletin sendiri. Kabarnya kali ini tampil dengan usahawan masterclass Bulletin FM. Betul. FM. Apa bezanya? Okey, kalau sebelum ini kita usahawan masterclass Bulletin FM ni kita bawakan webinar percuma dan juga ada pitching untuk peniaga-peniaga kecil ini memberikan idea mereka, dan idea mereka ni akan diadili oleh juri-juri yang hebat. Antaranya kita ada Madam Mu dan juga Datuk KK Chua yang akan melihat adakah idea mereka ni boleh diketengahkan, dan kemudian mereka ni kalau berjaya setiap minggu akan diumumkan seorang pemenang yang akan mendapat dana perniagaan sebanyak RM5,000 dan juga ada iklan radio selama setahun sebanyak RM45,000. Kos tinggi tu. Tinggi tu kan. Siapa nak bagi iklan di radio setahun kan? Jadi kami sediakan peluang ini. Masih lagi dibuka penyertaannya sampai 2 Oktober nanti. Mereka yang berminat untuk mendapatkan dana daripada kami ni
ni mungkin jumlahnya RM5,000, okey, kata ini bolehlah kami gunakan sedikit, tetapi yang penting iklan produk anda tu akan kedengaran di radio selama setahun. Iklan radio padu tau. Setahun ya. Tapi adakah usahawan baru saja yang boleh masuk ke? Usahawan lama pun boleh masuk? Betul, yang nak set up perniagaan pun boleh, yang dah bertahun-tahun berniaga pun boleh. Kami ada. Yang penting Mendemu dengan Datuk KK Chua nak dengar macam mana plan kita untuk kembangkan perniagaan tu, dan di situ mereka akan adili. Tapi menariknya Aziz, sebab kalau pun tak menang tapi dapat nasihat perniagaan daripada Mendemu, siapa nak bagi? Siapa nak bagi Betul. kan? Dia akan memperbaiki kita punya strategi tu. Dia akan kata patutnya awak tak buat macam ni, awak buat macam ni. Nah, itu yang mahal dan itu yang perlu dikejar oleh usahawan kita. Betul. Wah, menarik tu. Okey, lagi satu yang menarik perhatian kami bagi pendengar-pendengar Radio Bulletin FM ini, adanya satu platform untuk rakyat Malaysia yang dinamakan sebagai Surat Terbuka Rakyat untuk kita sampaikan isu kita, masalah kita. Bagaimana mungkin sambutannya? Okey, sambutannya memang luar biasa sebab kita tahu rakyat Malaysia ni ada pelbagai isi hati, pendapat dan juga rasa tak puas hati mereka. Jadi Surat Terbuka Rakyat ni memang kita fokuskan apa yang mereka mahukan, sebab dulu kan utusan kita tu adalah berdasarkan surat-surat. Jadi sekarang ni semuanya dah ada email, WhatsApp dan sebagainya, tapi surat terbuka ini mereka boleh berikan sesiapa saja, contohnya kepada Perdana Menteri apa yang mereka mahu luahkan dan juga pendapat mereka, dan insya-Allah surat tersebut akan dijawab kepada pihak yang mereka tanyakan. Bukan saja kepada Perdana Menteri, malah ianya boleh pergi kepada pihak profesional, VVIP, malah kepada artis juga boleh. Contohnya kalau ada surat terbuka nak diberikan kepada Haziq, hantar je. Hantar je. Apa yang tak buat hati dengan Haziq ni kenapa buat rambut macam tu? Lain macam dia punya rambut sekarang. Kami akan dapatkan Haziq. Kenapa nak? Cakap pasal terbuka. Siapa boleh? Kan? Contohnya ada surat satu dia tanya kepada Farah Fauzana, kenapa tak kahwin lagi? Jadi kami panggil Farah Fauzana untuk menjawab. Dia jawab soalan tu. Kalau ada bagi tahu saya. Betul. Dan hari tu PM datang ke radio kan? Ya, betul. Dan kami cerita kami ada surat untuk rakyat ni. Jadi Perdana Menteri tanya, surat untuk saya tak ada. Saya senyum dan saya kata banyak surat untuk Datuk Seri, dan dia kata hantar kepada saya akan buat jawapan secara bertulis. Jadi ini suatu yang kalau kita nak tanya apa-apa, kita boleh tanyakan dalam Surat Terbuka Rakyat di Bulletin FM. Alright, jadi Muaz, Abang Izzuan, mungkin boleh sharekan social media Bulletin FM dan juga mungkin pesanan kepada pendengar Bulletin FM. Apa lagi yang diorang boleh harapkan dan tunggu daripada Bulletin FM lepas ni? Okey, semua maklumat tu anda boleh dapatkan di bulletinfm.audio. Kat sana anda boleh hantarkan penyertaan dan juga boleh mendapatkan apa saja yang anda inginkan. Apa yang boleh anda dapatkan adalah kita berikan kepada anda pelbagai berita dan juga topik yang relevan untuk dibincangkan bersama. Saya pernah bercakap bahawa kita ni Bulletin FM seperti berada di atas satu bukit, yang mana di atas bukit tu hanya kita saja berada di situ yang sentiasa menjadi perhatian untuk mereka yang berada di bawah. Dia punya kiasan ni kadang-kadang aku tak faham. Berapa fikir kiasan tu? 3 hari tak tidur. Berada di atas bukit menjadi perhatian. Hebat. Okey. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Muaz dan juga Izzuan Azir. Jangan lupa untuk bersama Bulletin FM apatah lagi segmen Fokus Pagi. Daripada pukul 6 pagi sampai 10 pagi. Macam biasa. Alright. So itu dia perkongsian kami hari ini di MSI. Jangan lupa besok macam biasa pukul 9.30 pagi juga satu topik menarik iaitu emas sebagai pelaburan. Wow. Ini topik yang sesuai untuk wanita sebenarnya. Betul. Untuk wanita sebab wanita banyak emas. Dan sebenarnya kita juga nak kongsikan harga emas semasa esok. Jangan lupa bersama kami di Malaysia hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji kasihnya bangsa.